Jalan menemui Allah itu bersendi, ia kepada takwa, dan takwa itu beriringan dengan jihad. Setiap jihad itu diuji Allah. Kesabaran dan istiqamah adalah senjata berjihad. Man jadda wa jadda, sesiapa yang berusaha maka berjaya. Allah juga menjamin memudahkan setiap kesukaran perjalanan jihad, seperti firman-Nya, Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan berserta ia kesenangan. Dakwah ilmunya dalam mengembangkan tarikat Ahmadiyah mendapat dugaan yang besar. Namun, berkat ketabahan jihad dan kekuatan ilmu serta sabar beristiqamah, ilmunya telah berkembang meliputi Asia Tenggara. Begitulah perjuangan jihad Haji Muhammad Said Al-Linggi dalam menyampaikan dakwah agamanya. Dia dilahirkan di Mekah tahun 1875 Masihi, dan dia tinggal di Mekah selama 7 tahun, sampai umur 7 tahun. Kemudian dibawa balik oleh nenda dan bonda dia balik ke petani, itu di Canak petani, dan belajarlah ilmu agama dan syariat di petani selama 10 tahun, dengan ulama besar sana itu dipanggil Tuan Minat. Muhammad Said ini telah belajar ke Mekah pada ketika usianya 17 tahun. Di sana beliau mengaji dengan beberapa orang guru sehinggalah diilhamkan kepada beliau untuk bermusafir ke Madinah. Jadi perjalanan Syekh Muhammad Said ke Madinah, kalau mengikut cerita dalam kitab Kanzul Mu'id, maknanya beliau berjalan kaki. Jadi kalau berjalan kaki, saya pernah merujuk beberapa travelog, maknanya dia akan mengambil masa paling lama 2 minggu, ataupun paling sekejap sekitar 10 hari lah, kerana perjalanannya melibatkan 400 km, hampir 400 km. Yang mana di sana Syekh Muhammad Said dia menziarahi makam junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, di samping berguru dengan Said Ja'far Al-Barzanji, yang merupakan mufti mazhab Syafi'i. Dari Madinah, beliau berguru ke Bait Al-Maqdis dan akhirnya ke Mesir untuk melanjutkan ilmu. Di Mesir, beliau belajar ilmu syara dan fiqh 4 mazhab. Antara guru-gurunya ialah Syekh Al-Jami Al-Azhar dan Syekh Ahmad Al-Rifai Al-Maliki, iaitu ulama besar mazhab Maliki di Azhar zaman itu. Beliau pulang ke Mekah dan mendalami ilmu tarikat dengan Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi sehinggalah diijazahkan untuk mengajar tarikat Ahmadiyah. Beliau diketahui alim dalam ilmu-ilmu alat, usuluddin, fiqh 4 mazhab, juga ilmu rohani, hikmat, falsafah, Al-Quran dan sebagainya. Syekh Muhammad kembali ke tanah Melayu sekitar tahun 1900 ketika berusia 27 tahun. Beliau telah menetap di Ampangan Seremban dan mula menyebarkan tarikat Ahmadiyah sebagai khalifah atau wakil peribadi Syekh Muhammad Al-Dandarawi bagi Kepulauan Melayu atau Tanah Jawi. Pondoknya dibina di Ampangan Seremban. Ramai murid-murid dari serata tempat dalam negeri Sembilan dan luar datang menuntut ilmu di sana. Selain dari itu, beliau juga keluar memberi kuliah di masjid dan juga surau. Dalam menjalankan kerja dakwah dan mengajar agama, beliau banyak menghadapi cabaran dan dugaan. Keadaan negara yang mundur, dijajah British jauh di pedalaman, menyebabkan peluang mendapatkan pendidikan ilmu agama amat terbatas. Kekangan masa dan jalan perhubungan banyak membantutkan usaha dakwahnya. Budaya khurafat, bid'ah dan adat-adat menyalahi syariat berleluasa. Judi sabung ayam, tilik nasib, kepercayaan syirik, perbohongan dan tahyul menjadi amalan masyarakat. Ulama ketika itu sangat kecil bilangannya. Bagi memberkesankan dakwah, ramai ulama membuka pondok pengajian agama untuk mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu agama. Muhammad Said tidak terkecuali turut membuka pondok pengajian.
dakwah Syekh Muhammad Said tertumpu di pondoknya. Di sinilah dia menyampaikan ilmu tarikatnya. Muridnya datang dari seluruh pelosok tanah Melayu tertarik kerana ketinggian ilmunya, kemurnian amalan tarikatnya dan juga tertarik dengan sifatnya yang lemah lembut, sabar, pemaaf dan zuhud. Selaku khalifah, beliau menyampaikan ilmu tarikat Ahmadiyah dengan tekun dan sabar kerana ia dilihat agak berbeza dengan ilmu yang sedia ada diamalkan di Negeri Sembilan. Syekh Muhammad Said juga dikenali sebagai seorang yang bersifat warak dan tegas dengan pendirian agamanya. Hal demikian sedikit sebanyak menarik hati masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Beliau tekun mendidik anak bangsa, berusaha keras dan bersungguh-sungguh berdakwah sambil mahu melihat kejayaan anak bangsanya. Beliau juga turut menyebarkan ilmunya di daerah-daerah dan negeri-negeri lain di tanah Melayu. Antara daerah yang tersebar tarikat Ahmadiyah ini termasuklah Rembau, Kuala Pilah, Tampin dan Jempol. Di tanah Melayu, ajarannya tersebar di Kedah, Perlis dan Kelantan. Umum telah mengetahui bahawa tokoh ini amat warak dan dianggap sebagai wali Allah lantaran beberapa kelebihan semasa hidupnya. Di daerah Seremban dan Rembau, tarikat Ahmadiyah menjadi anutan sebahagian besar masyarakat. Tempatnya menetap lebih dikenali sebagai kampung pondok, dibina madrasah untuk kemudahannya mengajar masyarakat umum. Ramai murid datang memondok di pondoknya, menjadikan pondoknya sangat dikenali oleh mereka yang ingin mengaji agama. Beliau juga dianggap oleh sebahagian pengikutnya sebagai wali, menyaksikan beberapa perkara luar biasa sepanjang kehidupannya. Syekh Muhammad Said dikenali sebagai ulama yang hebat. Syekh Muhammad Said dari segi sikap zuhudnya, pernah satu ketika ibunya memberi arahan kepada Syekh Muhammad Said supaya membina sebuah rumah untuk dirinya dan keluarga. Jadi ketika membina rumah tersebut, dalam pemerhatian ibunya dilihat anak andanya tidaklah bersungguh-sungguh dalam menyiapkan rumah tersebut. Jadi sehinggalah ibunya tertanya-tanya kenapa hal ini berlaku kepada Syekh Muhammad Said. Ditegurnya anak andanya dengan kata, wahai anak anda, wahai bapa kepada Abdullah. Bapa kepada Abdullah ni merujuk kepada anak sulunglah Syekh Muhammad Said. Kenapa tidak disiapkan rumah ini? Jadi apa jawab Syekh Muhammad Said kepada bondanya? Dia kata, ibu, bagi anak anda cukuplah sekadar sebuah pondok yang dapat anak anda bina di sebuah di atas bukit, yang mana pondok itu dibina di bawah pohon yang tinggi lagi rendah. Jadi perkara tersebut hanya disedari oleh ibunya berkenaan dengan Syekh Muhammad Said, bahawa itulah orang kata persiapan Syekh Muhammad Said untuk menghadapi hari akhiratnya, iaitu hari kewafatan. Setiap usaha pasti ada dugaan dan cabarannya. Setiap yang baru adalah perubahan yang tidak semua mudah menerima perubahan. Syekh Muhammad Said tidak terkecuali dari cabaran dan dugaan sepanjang berdakwah. Pada ketika itu, Kelantan tu banyak ulama Kelantan tu mempertikaikan. Tapi ada juga segolongan ulama tidak mempertikaikan, membenarkan tarikat yang dibawakan oleh Muhammad Said ni. Tan Kelantan menulis surat kepada guru dia, iaitu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, berkenaan dengan kebenaran ataupun kesahihan amalan tarikat Ahmadiyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Said ni. Dan jawapannya ialah maknanya tarikat ni memang benar, memang sahih. Segala dugaan dan cabaran ini menjadikan Syekh Muhammad Said lebih bersemangat dalam menyebarkan ajaran tarikat Ahmadiyah. Ajaran beliau berkembang hingga meliputi Asia Tenggara, termasuk Indochina, Kampuchea, Indonesia, Brunei, Singapura dan Siam. Ajaran beliau yang berpandukan fahaman ajaran Ahmadiyah berkembang pesat di Negeri Sembilan dan beberapa buah negeri di Tanah Melayu, termasuk beberapa buah negara lain di Asia Tenggara. Seperti mana yang disebut oleh Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat,
maknanya adalah perjalanan kerohanian yang akan ditempuh oleh salih ataupun murid, yang mana setiap mereka akan menempuhi pelbagai rintangan dalam peningkatan kerohanian dan juga melalui proses peningkatan maqam. Bila kita menyebut berkenaan dengan tarikat Ahmadiyah ini, maknanya tarikat Ahmadiyah ini dinisbahkan kepada Syed Ahmad bin Idris. Jadi Syed Ahmad bin Idris ini tarikatnya memiliki beberapa nama. Di antaranya tarikat Ahmadiyah dinisbahkan kepada empunya pemilik, iaitu Syed Ahmad bin Idris. Sebahagian daripada namanya iaitu Idrisiyah, yang mana nama ini terkenal di luar daripada alam Nusantara. Bila kita sebut Idrisiyah, lazimnya kita akan sebut Idrisiyah Syaziliyah. Kerana Idrisiyah Syaziliyah dia menceritakan bagaimana Syed Ahmad bin Idris ini pernah menuntut tarikat Syaziliyah melalui gurunya iaitu Abu Qasim Al-Wazir, yang mana apabila murid itu dia berhimpun dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, lazimnya akan dikurniakan wirid-wirid yang tertentu untuk diamalkan dan ditubuhnya tarikat. Dan lazimnya murid-murid yang pada masa itu bertemu dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dikira murid yang paling berjaya dalam silsilah tarikat Syaziliyah. Dan seterusnya, tarikat ini juga dikenali sebagai tarikat Muhammadiyah kerana amalannya diambil daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Said adalah seorang tokoh ulama yang berperibadi sederhana. Syekh Muhammad Said ini sebenarnya bukti-bukti kewaliannya banyak. Hatta ketika beliau masih kecil lagi, pernah beliau diusik secara keterlaluan oleh saudara kandung dia. Masa itu Syekh Muhammad Said berusia kata masih lagi kanak-kanak. Jadi diletakkan pada makanan Syekh Muhammad Said ini setiap hari, menyebabkan Syekh Muhammad Said menangislah kerana tak tahan pedas. Lalu ayah dia Syekh Jamaluddin Alinggi menegur saudaranya. Dia kata, adindamu nanti satu ketika akan menjadi wali besar, jadi janganlah kau menyakiti dia. Dan saudara kandung dia berkata, dia sangka itu satu kalam yang main-main daripada ayah dia, sehinggalah selepas pada melihat beberapa tahun selepas itu membenarkanlah apa yang dikatakan oleh ayah. Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin Alinggi adalah merupakan tokoh ulama besar, bukan saja di tanah Melayu ketika itu, bahkan di peringkat Nusantara. Ketokohan beliau dalam bidang keilmuan Islam tidak dapat dinafikan kerana penglibatan beliau dan pengajian beliau di tanah suci Mekah dan beberapa negara Arab yang lain. Dan yang lebih istimewa lagi, beliau telah membawa ataupun membuat pengisian rohani kepada umat Islam dengan membawa amalan tarikat Ahmadiyah, telah membimbing masyarakat menjadi zuhud, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan sakinah. Dan amalan ini ataupun amalan tarikat Ahmadiyah ini terus dipraktiskan hingga kali ini, bukan sahaja di Negeri Sembilan khususnya, bahkan beberapa negeri lain dan juga di peringkat Asia Tenggara itu. Jadi alhamdulillah tokoh ini kita angkat untuk dikenal dan diambil pelajaran oleh masyarakat hari. Wallahu. Beliau bersifat zahid, qanaah, pemaaf, sabar, wara', tawadhu, pemalu, pemurah, kuat beramal dan berkhalwat. Beliau dianggap sebagai seorang wali Allah, makbul doanya. Beliau suka menolong orang yang dalam kesusahan serta memandang makhluk-makhluk lain dengan penuh timbang rasa dan kasih sayang. Semenjak menuntut ilmu di Mekah dan di Mesir, terzahir kelebihan-kelebihan wara', saleh serta keramatnya. Ajalnya tiba pada malam Ahad, 19 September 1926 ketika berusia 53 tahun dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Ampangan.
Lebih 5,000 orang telah mengiringi jenazahnya, termasuk Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sebagai mengenakan jasa baktinya, maka Sekolah Ugama Menengah Tinggi Negeri Sembilan ditubuhkan pada tahun 1959, disempurnakan dengan nama beliau SMKA Syekh Haji Muhammad Said Seremban pada tahun 1977. Beliau juga banyak meninggalkan hasil tangan berupa kitab-kitab seperti berikut. Difahamkan antara anak-anaknya yang tersohor adalah Syekh Haji Abdullah, iaitu Khalifah Tarikat Ahmadiyah selepas kematiannya, Syekh Ahmad Al-Linggi, Mufti Negeri Sembilan yang pertama, yang telah diberi penghargaan membaca doa Hari Kemerdekaan pada tahun 1957, Haji Mahadi, pengarah dan pelakon yang terkenal sekitar era 1950 dan 60-an, Datuk Syekh Haji Murtaza bin Haji Ahmad, Mufti ketiga Negeri Sembilan, adalah cucu kepada Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Segala usaha Syekh Muhammad Said Al-Linggi menepati perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sadaqallahul Azim.